Presiden Trump baru sahaja mengeluarkan ancaman terbarunya terhadap Iran. Jika perjanjian itu tidak ditandatangani, mereka akan menghadapi penderitaan yang besar. Ini berlaku hanya beberapa jam selepas pertempuran terbaru antara IRGC dan pasukan Amerika serta pendedahan bahawa Israel telah menubuhkan pangkalan sokongan hadapan di dalam wilayah Iraq semasa pusingan perang yang lalu. Kisah-kisah ini dan banyak lagi dalam Jerusalem Initiative hari ini. Selamat kembali ke Jerusalem Initiative di JNS TV. Nama saya Josh Haston di sini di Baitul Maqdis, Alex Trayman di Amerika Syarikat. Alex, mari kita teruskan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan pada hari Khamis bahawa gencatan senjata dengan Tehran masih berkuat kuasa walaupun berlaku pertempuran laut. Mari kita saksikan video ini. Mereka mempermainkan kita hari ini. Kita telah menghapuskan mereka. Mereka mempermainkan. Saya panggil itu hal remeh. Saya akan beritahu Anda jika tiada lagi gencatan senjata. Anda akan tahu sendiri. Jika tiada gencatan senjata, Anda akan tahu sendiri. Anda tak perlu melihat satu serangan besar datang dari Iran. Dan mereka lebih baik tanda tangani perjanjian mereka dengan cepat. Alex, itulah keadaannya. Masih ada gencatan senjata, namun masih berlaku tembak-menembak antara kedua-dua pihak. Mari kita bincangkan tentang perkara itu. Saya rasa kita akan berbincang sedikit sepanjang program ini tentang apa maksud gencatan senjata. Kerana nampaknya definisi gencatan senjata telah diubah sepenuhnya sepanjang perang ini. Gencatan senjata bermaksud kedua-dua pihak masih boleh melepaskan tembakan semasa gencatan senjata, cuma ia berlaku pada tahap yang lebih rendah berbanding apa yang mungkin berlaku jika benar-benar tiada gencatan senjata sepenuhnya. Sekarang, Presiden Trump sudah tentu sedang mencari jalan untuk keluar dari konflik ini dengan satu perjanjian yang ditandatangani. Dan saya percaya bahawa pada penghujung konflik ini akan ada satu perjanjian yang ditandatangani, sama ada dengan cara apa sekalipun. Tetapi apa yang pasti ialah Presiden mesti memastikan Selat Hormuz dapat dilalui dengan bebas. Untuk semua kapal, bukan sahaja yang datang dari Iran, tetapi juga yang datang dari sekutu Amerika di rantau ini, seperti Emiria Arab Bersatu dan lain-lain. Jadi, konflik ini tidak akan berakhir selagi selat itu disekat. Sementara itu, Anda dapat lihat bahawa Iran dan bot-bot kecil mereka sedang menyerang kapal-kapal AS di kawasan tersebut. Tetapi saya rasa Presiden lebih suka membiarkan kekuatan dan saiz tentera laut AS yang besar untuk membuka selat itu tanpa melancarkan kempen pengeboman penuh di dalam Iran. Dan mungkin Presiden tidak mahu mengebom di dalam Iran lagi, namun beliau mungkin tidak mempunyai pilihan lain. Dan saya ingin katakan bahawa di dalam Israel, andaian yang berleluasa ialah dalam beberapa hari akan datang, Anda mungkin akan melihat tindak balas ketenteraan yang diperbaharui. Itu akan menjadi kempen ketenteraan bersama antara Amerika dan Israel di dalam Iran. Mungkin jauh lebih singkat daripada kempen 6 minggu yang kita mulakan untuk memulakan perang ini. Tetapi sekali lagi, ramai rakyat Israel percaya bahawa tiada cara untuk mencapai perjanjian yang Presiden mahu Iran tandatangani tanpa mereka. Sekali lagi, mengakui bahawa Amerika Syarikat bukanlah harimau kertas dan ia bersedia untuk menyerang. Alex, baru beberapa minit yang lalu kami menerima maklumat ini. Menurut agensi berita Iran, mereka mengatakan bahawa Iran baru sahaja menyampaikan maklum balasnya mengenai perjanjian dengan Amerika Syarikat melalui Pakistan. Namun masih belum ada kepastian sama ada Iran akan menerima perjanjian dengan AS atau menolaknya. Tetapi perkara ini baru berlaku beberapa minit yang lalu ketika kami memulakan siaran ini. Baiklah, buat masa ini, kelebihan Iran sekarang ialah masa. Maksud saya, mereka boleh cuba melengahkan perkara ini selama mungkin. Mereka cuba memastikan supaya Presiden hilang keinginan untuk menyerang. Jadi anda tahu, mereka hanya cuba bermain tarik tali dengan Amerika Syarikat, tetapi tidak benar-benar menandatangani apa-apa, cuma mendekati, anda tahu, mungkin membenarkan beberapa kapal melalui selat itu. Mereka sedang bermain tarik tali sekarang. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat tidak menyerang secara ketenteraan, tetapi mereka memberi tekanan ekonomi yang sangat besar ke atas Iran melalui sekatan mereka di samping sekatan di Selat Hormuz di Teluk Parsi. Jadi pada dasarnya terdapat kepungan ekonomi ke atas Iran dari laut. Telah dilaporkan bahawa Iran kehilangan sebanyak $500 juta sehari yang melemahkan lagi ekonomi mereka yang sudah sedia lemah dan berada di ambang kejatuhan. Dan tekanan ekonomi ini direka untuk menyebabkan rejim tersebut runtuh. Sekarang, bagaimana rejim itu boleh runtuh akibat tekanan ekonomi yang lebih hebat jika ia belum runtuh akibat tekanan ekonomi sehingga kini?
Apa yang anda ada ialah IRGC dan pasukan Basij yang terus mengawal negara dengan menyerang penunjuk perasaan di sekatan jalan raya ini. Jadi harapannya ialah jika kerajaan Iran tidak lagi mempunyai wang, mereka tidak akan dapat membayar gaji Komanda Pertengahan IRGC dan pasukan Basij itu. Dan jika mereka ini tidak dibayar, jadi kenapa mereka sanggup menembak rakyat mereka sendiri? Sebelum ini, mereka disogok untuk melakukannya dan mendapat status dengan menjadi sebahagian daripada rejim ini serta dibayar oleh IRGC. Jadi itulah yang anda harapkan akan berlaku dengan kempen ekonomi ini. Jadi sementara itu, Trump masa berpihak kepadanya kerana ekonomi sedang merosakkan rejim Iran. Bagi Iran, mereka percaya bahawa masa berpihak kepada mereka kerana mereka mahu menghalang presiden daripada melancarkan serangan ketenteraan semula dan membiasakan beliau dengan idea bahawa kempen ketenteraan sudah berakhir. Alex, dalam beberapa jam terakhir, IRGC mengancam akan melakukan serangan besar-besaran ke atas aset-aset Amerika Serikat jika kapal tangki minyak mereka diserang. Ini selepas Komando Pusat Anekaratian bercakap mengenai serangan tanpa provokasi, pasukan Iran melancarkan peluru berpandu, menyerang sasaran di sana, mungkin menyasarkan sasaran anekaratian secara langsung, dan sudah pasti menyasarkan UAE. Mari kita beralih kepada Setiausaha Negara Marco Rubio. Tetapi maksudnya jika tembakan itu belum benar-benar berhenti, kerana kita patut tanya perkara itu kepada pihak Iran. Jangan tanya saya. Kami tidak menembak. Mereka yang menembak kami. Maksud saya, jika Anda menembak kapal tentera laut ANAS, apa yang sepatutnya kami lakukan? Katakan, oh ada gencatan senjata. Kami tidak akan menembak jatuh drone Anda. Itu soalan yang bodoh. Itu pendirian yang bodoh untuk diambil. Sudah tentu kami membalas tembakan mereka. Mereka menembak kami. Itulah yang saya jangkakan akan kami lakukan. Hanya negara bodoh yang tidak membalas tembakan apabila ditembak. Dan kita bukan negara bodoh. Jadi di situ anda dengar Setiausaha Negara Rubio pada dasarnya mengukuhkan apa yang dikatakan oleh Presiden Trump sebelum ini, bahawa mereka mengharapkan Iran untuk kekal tenang, bahawa mereka mahu Iran menandatangani perjanjian dan bahawa Amerika Syarikat tidak akan bertolak ansur seperti yang dikatakan oleh Sengkat, tidak akan bertolak ansur dengan serangan tanpa provokasi terhadap kapal-kapal AS di Selat Hormuz. Sebenarnya, anda tahu, juga tidak jelas sama ada orang yang Amerika Syarikat sedang bercakap dan berunding itu benar-benar mempunyai kawalan penuh ke atas bot-bot kecil ini. Sama ada mereka boleh mengeluarkan arahan dan mengekalkan disiplin. Terdapat pelbagai puak yang berebut kuasa di dalam Iran dan setiap puak itu cuba mensabotaj usaha puak yang lain. Jadi mungkin Menteri Luar Raghchi atau Speaker Parlimen Iran Gali Balfour datang kepada Rubio dan Woodcock serta Kushner dan berkata, baiklah kami akan bersetuju untuk lakukan ini. Tetapi kemudian anda ada golongan fanatik agama dan fanatik tentera, dua lagi puak yang lain. Mereka ada hubungan di peringkat akar umbi dan mereka kata, teruskan dan serang. Jadi, tidak jelas siapa yang sebenarnya mengawal negara itu sekarang. Itu sesuatu yang kita semua sedang tunggu untuk lihat. Siapa sebenarnya yang akan muncul sebagai pihak yang mampu mengawal keadaan di sini? Dan itu mungkin juga salah satu sebab mengapa Presiden teragak-agak untuk melakukan serangan ketenteraan. Kerana tujuan serangan ketenteraan adalah untuk memberi tekanan kepada sesiapa sahaja yang berkuasa supaya menandatangani perjanjian. Tetapi jika orang yang anda sedang berunding, yang mungkin bersetuju atau bersedia untuk menandatangani perjanjian, sama ada sebelum atau selepas serangan ketenteraan, jika mereka tidak mempunyai kawalan di lapangan, mereka tidak dapat memastikan keadaan tenang di Selat Hormuz, maka anda sebenarnya tidak berunding dengan pihak yang betul. Oleh itu, kempen ketenteraan tidak akan berkesan jika tujuannya adalah untuk memberi tekanan kepada pihak yang anda sedang berunding. Sekarang, jika anda mempunyai risikan yang tepat dan anda boleh menumpaskan individu yang merancang serangan-serangan ini, itu mungkin sesuatu yang anda akan lihat. Dan itu juga salah satu perkara yang boleh disediakan oleh gencatan senjata. Ia sebenarnya memberikan kejelasan. Ia menghilangkan kabus peperangan, betul? Kita selalu kata bahawa perkara berlaku dalam kabus peperangan. Apabila anda mempunyai gencatan senjata untuk tempoh yang panjang seperti ini, kini kabus peperangan telah terangkat sehingga tahap pengumpulan risikan anda sebenarnya boleh bertambah baik. Anda boleh lihat siapa yang mengarahkan apa. Anda boleh lihat di mana aktor utama yang berbeza bergerak dalam negara. Jadi, mungkin ini adalah tempoh pengumpulan risikan yang berpanjangan dan Amerika Syarikat serta Israel mungkin lebih bersedia untuk melancarkan serangan ketenteraan yang disasarkan pada suatu masa dalam masa terdekat.
Alex, apabila perang bermula, kita melihat bagaimana Iran menyerang semua jirannya di Timur Tengah ini. Sudah tentu menembak ke arah Israel dengan ratusan dan ratusan peluru berpandu balistik, tetapi juga menyerang UAE, Qatar, dan negara-negara lain. Sekarang, dalam beberapa hari terakhir, 19 peluru berpandu dan drone telah ditembak ke arah UAE oleh Iran. Satu lagi laporan dalam beberapa jam terakhir, 2 lagi drone telah dipintas oleh sistem anti-peluru berpandu atau anti-drone UAE di sana. Mengapa Anda pikir Iran secara khusus menyasarkan UAE, bukan Israel dan bukan beberapa negara lain? Dan sekali lagi, kembali kepada isu gencatan senjata yang sebenarnya tidak benar-benar bermaksud gencatan senjata kerana kedua-dua pihak ini saling berbalas tindakan dengan Iran melepaskan tembakan, UAE pula membalas. Adakah anda fikir insiden-insiden yang melibatkan UAE ini mungkin boleh mencetuskan tindak balas daripada pihak Amerika dan juga daripada kami di sini di Israel? Sebenarnya, apa yang akan mencetuskan tindak balas dengan lebih pantas ialah jika mereka telah melancarkan peluru berpandu balistik ke arah Israel. Sudah pasti. Jika mereka melancarkan peluru berpandu balistik ke arah Israel, maka dalam sekelip mata, pasti akan ada tindak balas besar-besaran daripada Israel. Jadi ini adalah Iran menguji keadaan dan melihat sejauh mana mereka boleh bertindak tanpa dikenakan tindakan balas. Emiria Arab Bersatu, mereka tidak bersedia untuk terlibat dalam pertempuran. Saya tidak percaya Amerika Syarikat atau Israel sebenarnya mahu mereka terlibat dalam pertempuran secara besar-besaran. Anda mempunyai 2 angkatan udara yang sememangnya mampu menangani situasi ini. Dan Anda tidak memerlukan pemain lain di sini yang tidak mempunyai tahap kecanggihan yang sama dan keupayaan seperti Israel dan Amerika Syarikat. Jadi apa yang Iran lakukan ialah mereka sedang menguji. Ini sebenarnya adalah serangan ke atas sekutu Amerika. Ia dimaksudkan sebagai serangan terhadap Amerika, tetapi Amerika tidak perlu menerima tamparan itu secara langsung. Mereka sedang menunggu untuk melihat sama ada presiden benar-benar serius dengan ancaman tindakan balas terhadap Iran. Ia juga boleh menjadi, dalam satu cara, simbol tindakan balas selepas UAE mengumumkan penarikan diri mereka dari OPEC seminggu lalu. Yang sebenarnya direka untuk, dalam satu maksud, mengurangkan kepentingan Selat Hormuz. Direka untuk menurunkan harga minyak di pasaran antarabangsa. Direka untuk membawa Emiria Arab Bersatu lebih rapat ke dalam pengaruh Amerika dan, pada tahap yang sama, lebih dekat dengan Israel. Jadi anda tahu, ini mungkin sebahagian daripada sebab-sebabnya di sini, tetapi Iran sedang menguji keadaan, melihat sejauh mana mereka boleh bertindak tanpa dikenakan tindakan. Dan inilah yang berlaku di pihak pelampau Islam semasa gencatan senjata. Mereka cuba melihat sejauh mana mereka boleh bertindak tanpa dikenakan tindakan. Dan kemudian, di pihak kita, sama ada pihak AS atau Israel, akan menyerang setiap kali mereka melihat pergerakan pengganas. Seperti yang telah kita lihat, tentera Israel lakukan berulang kali di Gaza dan Lubnan selepas gencatan senjata diisytiharkan. Alex, pada hujung minggu lalu, Wall Street Journal melaporkan bahawa Israel telah menubuhkan sebuah pos tentera rahsia jauh di padang pasir Iraq untuk dijadikan pangkalan sokongan bagi operasi udara terhadap Iran. Sejauh mana pentingnya laporan ini? Hakikat bahawa Israel berjaya menubuhkan, menurut Wall Street Journal, pangkalan ini di Iraq. Baiklah, pertama sekali saya hanya ingin nyatakan perkara ini dan mungkin kita akan bincangkan tentangnya dalam beberapa menit lagi. Anda terus menerima laporan-laporan ini daripada Wall Street Journal, daripada New York Times, daripada Axios, daripada Washington Post, pendedahan rahsia atau perbualan rahsia yang telah berlaku. Sangat sukar untuk mengetahui sama ada apa yang anda baca dalam mana-mana penerbitan ini adalah tepat. Jadi, ada kemungkinan besar dengan mana-mana cerita ini bahawa apa yang mereka tulis sebenarnya tidak benar dan bertujuan untuk menimbulkan kekecohan diplomatik jika itu perkataan yang sesuai di sini. Tetapi, mari kita teruskan dan bincangkan sama ada ia boleh jadi benar atau tidak. Dan mari kita anggap untuk tujuan podcast ini sekarang bahawa kita menerima laporan ini seperti yang dinyatakan, walaupun saya tidak pasti sama ada kita benar-benar boleh melakukannya. Tetapi jika Israel menubuhkan pangkalan di dalam Irak, sudah tentu Israel boleh menubuhkan pangkalan di dalam Irak. Kita telah melihat Israel beroperasi di banyak tempat yang berbeza. Irak hanyalah salah satu tempat di mana Israel berkemungkinan mempunyai keupayaan untuk beroperasi. Mereka mungkin beroperasi dari Azerbaijan. Mereka mungkin beroperasi dari beberapa pangkalan udara di seluruh Timur Tengah,
termasuk beberapa yang telah diserang oleh Iran, yang merupakan pangkalan udara Amerika. Israel telah membuktikan bahawa mereka mempunyai keupayaan yang unggul dan keupayaan yang sejujurnya tiada siapa tahu mereka miliki. Terdapat banyak operasi sulit sedang berlaku. Jadi, Israel mungkin memerlukan sebuah tempat berhampiran sempadan Iran untuk pasukan khas. Sebagai contoh, apa yang akan berlaku jika, na'udzubillah, sebuah pesawat Israel terhempas di dalam ruang udara Iran? Jadi anda mahu ada operasi yang siap sedia untuk menyelamatkan juru terbang atau pesawat atau apa sahaja yang perlu dilakukan. Jadi anda mahu pasukan khas berada berhampiran. Mungkin anda perlu bergegas ke tempat yang mempunyai uranium diperkaya atau ada keperluan lain di mana anda perlu menjalankan operasi pasukan khas. Jadi, menubuhkan pangkalan di kawasan tanah tiada bertuan di Iraq berhampiran sempadan Iran, kawasan yang sangat luas dan tidak begitu padat penduduk, adalah satu keupayaan luar biasa yang mungkin telah dibangunkan oleh Israel. Sekarang, Iraq sendiri adalah sebuah negara yang telah sepenuhnya diganggu kestabilannya oleh Iran. Di dalam Iraq, terdapat Kataib Hezbollah yang beroperasi. Ada masa semasa perang ini, peluru berpandu telah dilancarkan ke arah Israel dari Irak. Jadi, mungkin juga Israel sedang menjalankan beberapa operasi ketenteraan terhad di dalam Irak. Dan apabila anda mendengar tentang anggota tentera Amerika yang telah terbunuh di dalam Irak, itu kerana mereka dibunuh oleh pasukan yang disokong oleh Iran, termasuk Kataib Hezbollah. Jadi terdapat banyak sebab mengapa Israel boleh dan mungkin telah menubuhkan pangkalan tentera di dalam Iraq. Sebab lain yang boleh kita sebutkan ialah Presiden telah bercakap tentang cubaan menyeludup senjata ke dalam Iran. Jadi, bagaimana anda akan melakukannya? Jadi, mereka mencadangkan dalam beberapa laporan ini bahawa orang Kurdi Iraq telah diberikan senjata yang sepatutnya diseludup masuk ke dalam Iran. Ia juga merupakan kemungkinan bahawa beberapa orang Kurdi Iraq boleh menceroboh Iran sebagai pasukan khas. Jadi mereka perlu dilatih. Yang bermakna Israel mungkin berada di kawasan-kawasan tersebut sama ada menghantar senjata atau melatih pasukan untuk menyeberangi sempadan. Jadi terdapat banyak sebab berbeza mengapa sebuah pangkalan tentera boleh ditubuhkan di sana. Ya, itu memang masuk akal. Tetapi kita perlu menyiasat dengan lebih mendalam dan lihat sama ada perkara itu benar-benar disahkan. Tetapi mari kita kekal pada topik laporan sepanjang beberapa hari lepas. Pertama sekali, anda ada Washington Post melaporkan bahawa seorang pegawai kanan CIA di sana membuat penilaian yang menunjukkan Iran tidak akan mengalami tekanan ekonomi yang teruk akibat sekatan Amerika Syarikat sekurang-kurangnya untuk 4 bulan lagi. Bermakna mereka boleh bertahan selama 4 bulan lagi. Itu adalah salah satu daripada laporan ini yang mana dinafikan oleh seorang lagi pegawai kanan perisikan yang mengatakan dakwaan CIA itu tidak benar. Dan pada masa yang sama, anda juga ada satu laporan yang mengatakan bahawa Iran sebenarnya boleh membina semula keupayaannya di sini dengan sangat-sangat cepat. Jadi ada 2 lagi laporan di sini yang saya rasa kita patut bincangkan. Ya, saya rasa kedua-dua laporan itu sebenarnya direka untuk menjejaskan pandangan awam Amerika dan sokongan mereka terhadap Presiden Trump serta operasi ketenteraannya. Maksud saya, laporan kedua yang anda sebutkan itu, bahawa Iran masih mempunyai kebanyakan keupayaan mereka, keupayaan peluru berpandu balistik yang masih ada, atau bahawa mereka boleh membina semula semua keupayaan itu dengan cepat. Itu direka untuk membuat operasi ketenteraan itu kelihatan seperti. Ia langsung tidak signifikan. Bahawa ia tidak perlu, bahawa ia tidak berkesan, tidak efektif. Tetapi, Iran baru sahaja menanggung apa yang merupakan kempen udara ketenteraan terbesar, kempen udara tertumpu selama 6 minggu saya rasa dalam sejarah dunia yang melibatkan tentera udara Amerika Syarikat dan tentera udara Israel menggunakan risikan tertinggi untuk menyerang sasaran ketenteraan di seluruh Iran, memukul semua kemudahan nuklear, memukul semua kemudahan pengeluaran peluru berpandu balistik. Adakah Iran masih mempunyai beberapa keupayaan? Jelas sekali, mereka masih mempunyai beberapa keupayaan kerana kita baru sahaja melihat mereka melancarkan peluru berpandu balistik ke Emirat Arab Bersatu. Jika perang bermula semula, adakah Iran akan mula menembak peluru berpandu balistik lagi? Ya, mereka akan. Adakah mereka masih ada?
Ya, mereka mungkin mempunyai sehingga 1,000 peluru berpandu balistik. Tetapi berbanding dengan beribu-ribu yang mereka miliki sebelum perang, keupayaan mereka telah berkurangan dengan ketara. Keupayaan mereka untuk memulakan pembuatan peluru berpandu balistik telah berkurangan dengan ketara. Jadi laporan itu direka khas untuk membuatkan tindakan Presiden di Iran kelihatan seperti satu tindakan yang tersasar dan tidak berkesan. Sekarang, idea bahawa kerajaan Iran boleh bertahan selama 4 bulan di bawah sekatan ekonomi itu juga bertujuan untuk menanam rasa tidak puas hati rakyat Amerika terhadap sekatan yang berpanjangan. Dan ini berkait rapat dengan kenaikan harga minyak. Mereka mahu ada tekanan ke atas Presiden, terutamanya apabila kita menghampiri pilihan raya pertengahan penggal di sini untuk menghentikan perang. Mereka mahu ia kelihatan seperti Presiden Trump telah melanggar janji kempennya dengan melibatkan Amerika dalam konflik yang berpanjangan ini. Tetapi rial Iran sedang merosot. Kini ia didagangkan pada kira-kira 1,5 juta rial untuk $1. Dan sekali lagi, tekanan ekonomi ini saya rasa terbukti sangat berkesan. Dan kita hanya perlu lihat sama ada itu akan membawa kepada kejatuhan rejim yang saya percaya adalah matlamat utama tekanan ekonomi ini. Dan sama ada akan ada sebarang tindakan ketenteraan yang disambung semula dalam beberapa hari atau minggu akan datang. Alex, kita ada satu lagi laporan di sini. Yang ini daripada New York Times menunjukkan bahawa seorang pegawai kanan AS telah menyatakan bahawa Iran sedang membina semula keupayaan ketenteraannya khususnya dengan memintas Selat Hormuz. Dan saya bercakap tentang Rusia yang berkemungkinan menghantar komponen drone ke Iran melalui Laut Kaspia supaya mereka tidak perlu berdepan dengan sekatan itu. Itulah koridor utama mereka antara dua jiran itu, sudah tentu sekutu Rusia dan Iran. Apa pendapat anda tentang laporan ini? Sekali lagi, pada ketika ini, tanpa maklumat yang kukuh, kita perlu mengakui bahawa ini menunjukkan satu lagi cara Iran sedang membina semula. Memang sesuatu yang perlu diperhatikan. Sudah tentu Israel dan Amerika Syarikat, tetapi terutamanya Israel. Saya akan katakan mereka mempunyai risikan di sini dan memantau kawasan-kawasan tersebut. Dan mereka akan mengekalkan keupayaan untuk menyerang jika mereka merasakan bahawa keupayaan drone berbahaya sedang diimport melalui Laut Kaspia. Saya tidak fikir ada mana-mana tempat yang Amerika Syarikat dan Israel tidak akan serang jika mereka melihat penyeludupan sedang berlaku. Ingat bahawa pihak China telah menghantar sebuah kapal tangki dan Presiden Trump telah mengarahkan tentera laut AS memintasnya serta berkata bahawa terdapat beberapa perkara yang tidak begitu baik di atas kapal itu tanpa mendedahkan lebih lanjut mengenainya. Adakah mungkin Rusia membantu Iran dengan teknologi drone? Ia mungkin. Bolehkah kita bergantung pada laporan-laporan ini? Mungkin. Ada kemungkinan ia benar. Dan saya hanya ingin kembali kepada sifat laporan-laporan ini. Maksud saya, apabila ia dikeluarkan oleh Washington Post. Dan ingat, slogan Washington Post ialah demokrasi mati dalam kegelapan. Maksudnya kebenaran sebenarnya bukan apa yang dilaporkan di sini. Bahawa ada laporan-laporan yang meragukan yang sedang dikeluarkan. Dan apabila anda bercakap tentang penilaian CIA atau ejen CIA membentangkan penilaian, itu mungkin hanya seorang kaki tangan yang membentangkan sesuatu kepada bos mereka yang akhirnya ditolak sepenuhnya. Jadi walaupun ada sedikit kebenaran tentang fakta bahawa ada satu penilaian, itu tidak bermakna itu adalah penilaian utama. Ia tidak bermakna tiada penilaian lain yang bertentangan sepenuhnya dengan apa yang dinyatakan oleh penilaian tersebut. Dan hakikat bahawa ketua CIA, LaRue dan golongan politik mungkin telah menolak sepenuhnya penilaian-penilaian tersebut. Jadi hanya kerana seseorang menyerahkan sekeping kertas kepada seseorang, itu tidak bermakna ia kini menjadi dasar kerajaan. Jadi anda memang perlu mengambil laporan-laporan ini dengan berhati-hati. Tetapi setiap kali anda melihat frasa seperti pegawai kanan tanpa nama berkata atau pegawai CIA tanpa nama mencadangkan, anda tahu, anda sebenarnya tidak sepatutnya terlalu bergantung kepada maklumat itu. Sebaliknya, menggunakannya sebagai, saya katakan, satu barometer keseluruhan perkara yang perlu diperhatikan. Anda tahu, ke kawasan di mana anda sebagai pengguna mungkin ingin menyiasat dan melihat sama ada anda melihat laporan-laporan lain yang tidak datang dari sumber yang sama. Mungkin jika beberapa penganalisis OSINT atau yang lain melaporkan perkara yang sama.
Jadi Anda hanya perlu mengambil semuanya dengan hati-hati dan cuba perhatikan dengan teliti serta tafsirkan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Sudah tentu. Alex, saya ingin beralih sekarang kepada situasi antara Israel dan Lebanon. Sudah tentu, organisasi pengganas Hizbullah di sana bersama Israel, satu lagi gencatan senjata, di mana sebenarnya tiada gencatan senjata. Dan ini merupakan serangan besar oleh Angkatan Pertahanan Israel pada minggu lalu, yang telah menumpaskan Ahmed Ali Balut, komander unit pasukan Radwan Hizbullah, yang mereka anggap sebagai unit komando elit mereka, unit pengganas mereka, saya harus katakan. Dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu, individu ini, Balut, dia adalah seorang pengganas kanan yang mengetuai rancangan untuk mengambil alih dan menakluk utara Israel selepas 7 Oktober. Jadi ini adalah serangan besar, serangan tepat di salah satu kawasan kejiranan di Beirut yang telah menumpaskan ketua pasukan Radwan. Israel pada hari Jumaat menjangkakan mungkin akan ada tindak balas besar daripada Hezbollah. Mereka memang telah melancarkan roket dan sehingga hari ini mereka masih melancarkan roket hampir setiap hari serta menggunakan drone udara ini. Sirine berbunyi pada hari Jumaat di kawasan Haifa. Syukur kepada Tuhan, setakat ini belum ada tindak balas besar, saya boleh katakan begitu. Sudah tentu, saya bukan hendak memperkecilkan apa yang mereka lalui di utara Israel, tetapi ini adalah pencapaian besar oleh Israel dalam serangan tepat ini yang berjaya menumpaskan pengganas berpangkat tinggi itu. Jadi sekali lagi, kita lihat bahawa definisi gencatan senjata telah berubah. Dan khususnya di pihak Israel, kerana sebelum ini setiap kali gencatan senjata dilaksanakan, Israel bersetuju dengan gencatan senjata. Israel akan mematuhi syarat-syarat gencatan senjata, betul? Jadi dengan menandatangani gencatan senjata, Israel berkata, baiklah, kami tidak akan melancarkan operasi darat besar-besaran atau serangan udara berturut-turut secara besar-besaran di Beirut atau di tempat lain. Tidak ada sebarang operasi besar. Tetapi walaupun semasa gencatan senjata, Israel pada dasarnya masih mengekalkan hak untuk melakukan serangan yang disasarkan. Itu bermakna, bila-bila masa pengganas menghampiri tentera mereka di kawasan yang mereka kawal di belakang garisan kuning yang mereka cipta di selatan Lebanon sejauh ke utara sehingga Sungai Latani, jika mereka nampak pengganas bergerak ke arah mereka, mereka akan melepaskan tembakan. Tetapi di sini, lebih daripada itu, satu serangan udara jauh lebih ke utara dalam negara, jauh di dalam Beirut, satu pembunuhan sasaran terhadap salah seorang anggota kepimpinan tertinggi Hizbullah. Jadi itulah yang sedang dilakukan oleh Israel sekarang. Jika mereka mempunyai peluang dan maklumat risikan untuk menghapuskan komando tertinggi itu, mereka cuba untuk melemahkan Hizbullah sebanyak mungkin. Dan apa yang dilakukan oleh tindakan itu ialah ia memberi ruang kepada kerajaan Lebanon untuk sebenarnya mendekati Israel. Dan saya tahu bahawa terdapat perbincangan mengenai rundingan semula. Josh, saya tak pasti sama ada itu topik seterusnya yang awak akan bangkitkan. Tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai sebarang bentuk rundingan antara Israel dan kerajaan Lebanon adalah dengan melemahkan Hizbullah yang merupakan musuh kepada Israel dan juga rakyat Lebanon yang lain, iaitu 2/3 yang bukan Syiah Islam. Jadi Alex, hanya untuk memberi gambaran kepada orang ramai tentang apa yang kita bincangkan, walaupun terdapat gencatan senjata dalam 24 jam yang lalu, tentera udara Israel telah menyerang 40 sasaran di sana, sasaran Hizbullah di Lebanon pada hujung minggu dan 85 sasaran lagi. Beberapa askar telah cedera dalam serangan drone bunuh diri di selatan Lebanon atau di sempadan yang dilakukan oleh Hizbullah. Dan seperti yang anda katakan, laporan menunjukkan bahawa Israel sebenarnya akan duduk bersama kerajaan Lebanon untuk pusingan ketiga, saya percaya, pusingan ketiga rundingan pada minggu hadapan. Setahu saya, rundingan itu akan berlangsung di Amerika Syarikat di sana. Tetapi seperti yang kita berdua tahu, Israel dan Lebanon duduk berbincang, tetapi Hizbullah adalah faktor tidak menentu dalam semua ini sebenarnya. Baiklah, di satu pihak, serangan Israel sebenarnya mendorong kerajaan Lebanon untuk mahu mencapai satu perjanjian. Kerana jika tiada perjanjian antara kerajaan Lebanon dan Israel, walaupun kerajaan Lebanon bukan musuh di sini, dan walaupun Hezbollah bukan pihak dalam perjanjian itu, jika Israel menandatangani perjanjian lanjutan dengan kerajaan Lebanon, itu mungkin akan menghalang serangan udara besar-besaran di Beirut dan tempat lain. Jika tiada perjanjian dibuat,
Israel akan rasa bebas untuk menyerang Hizbullah sebanyak mungkin yang mereka boleh. Jadi sebenarnya, serangan-serangan ini dalam arti kata tertentu memberi tekanan kepada kerajaan Lubnan. Dan walaupun kerajaan Lubnan bukanlah musuh secara langsung, apa yang dilakukan oleh serangan-serangan ini juga ialah mengubah keseimbangan kuasa di dalam Lubnan untuk melemahkan Hamas dan Hizbullah. Dan jika Hizbullah dilemahkan, itu bermakna kerajaan Lubnan mempunyai keupayaan untuk menjadi pemain yang lebih kuat, yaitu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Israel dan Amerika Syarikat. Sekarang, berkenaan dengan rundingan yang sedang berlangsung di Washington ini, jadi ini akan menjadi pusingan ketiga rundingan. Penting untuk diingat bahwa ini masih di peringkat duta, bahwa telah ada tekanan ke atas Presiden Ayun untuk pergi ke Washington, berkemungkinan untuk menghadiri majlis pertemuan atau majlis menandatangani bersama Perdana Menteri Netanyahu. Ayun telah menolak jemputan-jemputan tersebut sehingga kini lebih memilih untuk mengekalkan rundingan ini di peringkat duta di Amerika Syarikat, antara duta Lubnan ke Amerika Syarikat dan duta Israel ke Amerika Syarikat, Yichil Leiter. Dan bagi Ayun, saya rasa perkiraannya agak rumit di sini. Kerana kita telah melihat Rafiq Hariri, yang merupakan bekas Perdana Menteri Lubnan, telah dibunuh pada tahun 2005 oleh Hezbollah yang disokong oleh pasukan Syria. Dan Ayun mahu terus hidup di sini. Akan ada orang yang, Anda tahu, inilah realitinya. Mungkin akan cuba mencederakannya jika dia dilihat secara terbuka berunding atau berjabat tangan dengan Israel. Terutamanya sementara Hezbollah masih lagi aktif di sana. Jadi Anda tahu, saya rasa ia akan menjadi satu rundingan yang sukar. Saya rasa ia akan menjadi tempoh rundingan yang panjang dan berlarutan. Itulah sebabnya sangat penting untuk Israel terus melemahkan Hezbollah. Ia lebih baik untuk Israel. Ia juga lebih baik untuk kerajaan Lubnan. Dan mungkin pada suatu ketika dalam beberapa bulan akan datang, kita akan melihat perjanjian bersejarah seperti ini antara Israel dan Lubnan. Dan sebahagian daripada fokus perjanjian itu ialah kerjasama antara Israel dan Lubnan untuk terus melemahkan dan menangani Hezbollah sekaligus. Jadi Alex, kita ada gencatan senjata dengan Hezbollah. Kita juga ada gencatan senjata dengan Hamas. Dalam kes itu juga, Israel mengekalkan hak untuk menyerang apabila perlu demi mempertahankan rakyat negara Israel dan askar-askar kita. Dan minggu ini juga, satu lagi serangan tepat di Gaza, Israel menumpaskan seorang pengganas kanan Hamas, anak kepada pemimpin baru Hamas. Mereka terus silih berganti pemimpin di sana. Tetapi, anak kepada Khalil Al-Khaya meninggal dunia pada hari Khamis akibat kecederaan yang dialami dalam serangan udara Israel. Organisasi pengganas itu mengesahkan bahawa dia juga merupakan salah seorang pengganas Nukba 7 Oktober yang mengetuai pencerobohan di Barat Laut pada 7 Oktober. Jadi itulah keadaannya. Dan pada masa yang sama, Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Lembaga Perwakilan Damai di Baitul Maqdis minggu lalu yang diketuai oleh Wakil Tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladinov, menurut pejabat Perdana Menteri. Tetapi sepanjang semua ini, Hamas berulang kali mengatakan bahawa mereka enggan melucurkan senjata. Jadi Anda mungkin sedang mengadakan mesyuarat lembaga keamanan dan ia mungkin kelihatan baik di permukaan dari segi imej yang terpancar daripada mesyuarat itu. Tetapi Hamas sekali lagi mengatakan bahawa mereka enggan melucurkan senjata. Sebenarnya, perang di Iran dan perang di utara di Lubnan memberikan Israel sedikit ruang untuk melakukan beberapa pembunuhan sasaran ini tanpa mendominasi tajuk utama antara bangsa, betul? Jika semuanya tenang di Iran, jika semuanya tenang di Lubnan, jika Presiden Trump tidak terlibat di sini dan Israel melakukan serangan, tajuk utama di New York Times dan di tempat lain akan berbunyi, Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Jadi Israel sebenarnya mempunyai sedikit ruang dan peluang untuk bertindak. Dan hakikat bahawa Perdana Menteri sedang bertemu dengan Mladinov dan Lembaga Keamanan, ini juga memberi isyarat bahawa Israel dalam beberapa cara komited di sini kepada suatu proses damai dan proses damai yang dipimpin oleh Presiden. Jadi Anda tahu, Israel juga mempunyai sedikit perlindungan diplomatik di sini. Tetapi saya rasa persoalan besar di sini ialah jika masyarakat antarabangsa tidak mahu dan tidak mampu melucurkan senjata Hamas, dan itulah yang nampaknya berlaku, tidak akan ada sebarang pasukan penstabilan antarabangsa yang akan masuk dan secara fizikal melucurkan senjata Hamas.
Dan jika Hamas tidak akan secara sukarela meletakkan senjata mereka, yang mana kenapa mereka perlu buat begitu? Baiklah, ini adalah sebuah organisasi pengganas yang beroperasi dalam budaya kesyahidan hingga ke orang terakhir yang mahu terus menakut-nakutkan dan mendoktrinkan penduduk. Mereka tidak akan begitu sahaja menyerah kalah Tanpa dibunuh. Sejujurnya, jika beberapa ratus atau beberapa ribu daripada mereka masih berkeliaran dengan senjata mesin, mereka akan mendakwa bahwa mereka masih berkuasa, bahwa mereka masih menang. Dan selagi mereka boleh menembak mana-mana rakyat Gaza yang cuba bangkit, itulah hakikatnya. Mereka masih berkuasa di 47% jalur Gaza yang mereka kawal. Jadi persoalan besar di sini ialah, apa yang Israel akan lakukan mengenainya? Adakah Israel akan melancarkan operasi darat yang baru secara besar-besaran untuk cuba menghapuskan baki mesengan yang dimiliki oleh Hamas demi mendapatkan ketenangan kekal di Gaza? Dan seperti yang Anda lihat di sini, apabila Israel beroperasi di dalam jalur Gaza yang penuh dengan perangkap bom dan kebanyakannya telah musnah, mereka akhirnya terlibat dalam pertempuran dengan pengganas Hamas yang berlari-lari membawa senjata, dan mereka berpotensi kehilangan askar yang akan memberi image yang buruk. Ia adalah sesuatu yang rakyat Israel sukar untuk terima. Ia sangat sukar. Rakyat Israel tidak mahu melihat anak lelaki dan perempuan mereka terbunuh dalam pertempuran di Gaza, dan apa gunanya? Kerana berapa lamakah masa yang akan diambil untuk menyingkirkan semua senjata yang masih berbaki di Gaza? Berapa lamakah masa yang akan diambil untuk memastikan Hamas tidak lagi menjadi kuasa yang boleh menguasai jalan-jalan di Gaza yang kini musnah? Dan Israel serta semua tekanan diplomatik yang akan timbul sekiranya Israel melancarkan serangan ketenteraan seperti itu. Dan saya pasti bahawa Perdana Menteri Netanyahu sedang mempertimbangkan bagaimana semua itu akan memberi kesan kepada peluang beliau dalam pilihan raya. Kerana kita kini berada dalam musim pilihan raya. Dan Perdana Menteri Netanyahu mungkin mahu menamatkan konflik ketenteraan sebelum pilihan raya supaya beliau boleh mengatakan bahawa beliau pada dasarnya telah memenangi peperangan itu. Dan sudah tentu perkara itu akan diperdebatkan kerana para penentang Perdana Menteri Netanyahu akan cuba mengatakan kamu membiarkan Hamas terus kekal, jadi kamu sebenarnya tidak menang. Itu bukan kemenangan mutlak seperti yang kamu katakan. Hezbollah masih bergerak bebas di Lebanon. Jadi itu bukan kemenangan mutlak. Iran masih mempunyai keupayaan peluru berpandu balistik, jadi itu bukan kemenangan mutlak. Jadi inilah pertempuran naratif yang sedang berlaku dalam spektrum politik di sini. Dan satu lagi, pihak pula hanya mahu mengekalkan status quo, betul? Di mana Israel boleh berkata, hey, kami menguasai 53% jalur Gaza. Kami telah memusnahkan 70% jalur Gaza. Kami telah menumpaskan Yahya Sinwar, Mohammed Deif. Kami juga menumpaskan Ismail Haniyeh di Tehran. Dan kami terus menumpaskan pemimpin pengganas tertinggi, seperti yang Anda sebutkan tadi, serta melakukan serangan udara yang disasarkan ini. Tetapi inilah keadaannya. Dan jika rakyat Gaza mahu terus merana dalam kesengsaraan mereka dan tidak mahu bangkit menentang Hamas, maka itulah keadaan baharu itu. Hamas menguasai 47% daripada Gaza yang musnah dan Israel mempunyai zon penampan yang besar di sekelilingnya. Gaza ini yang pada dasarnya sedang dikepung. Ya, baiklah, okey. Beberapa bantuan antarabangsa, bantuan makanan boleh masuk, tetapi bahan binaan tidak akan dibenarkan masuk. Ekonomi juga tidak akan wujud. Dan jika inilah cara rakyat Gaza mahu hidup, maka biarkan mereka hidup seperti itu. Jadi inilah pilihan yang ada pada Perdana Menteri Netanyahu, tetapi bertindak dengan berhati-hati dan sekali lagi melakukan beberapa operasi yang disasarkan apabila peluang muncul. Alex, kita ada masa untuk satu lagi perkara di sini hari ini, dan ini sebenarnya menjadi tajuk utama dunia. Presiden Trump mengumumkan bahawa terdapat gencatan senjata antara Rusia dan Ukraine, gencatan senjata selama 3 hari, saya perlu spesifik, 9, 10, dan 11 Mei supaya Rusia boleh memperingati atau meraihkan hari kemenangan mereka. Saya bercakap tentang kembali ke Perang Dunia Kedua. Sejauh mana pentingnya anda rasa bahawa Presiden Trump berjaya, nampaknya, menjadi sebahagian atau membantu merundingkan mungkin satu gencatan senjata antara kedua-dua pihak, walaupun hanya untuk 3 hari. Dan apa yang boleh kita simpulkan daripada ini? Dan bagaimana ini berpotensi mempengaruhi situasi di Israel dan Timur Tengah? Hakikat bahawa kedua-dua pihak ini mengambil jeda di sini sepanjang hujung minggu.
Saya percaya ini adalah kali kedua Presiden Trump telah menjadi orang tengah untuk gencatan senjata sementara antara Rusia dan Ukraine. Kita pernah membacanya semasa cuti Easter beberapa minggu yang lalu. Ini adalah kali kedua. Hari ini adalah hari kemenangan untuk Rusia. Saya tidak tahu di mana kemenangan untuk mana-mana pihak dalam perang ini. Kita pernah berbincang tentang tentera Amerika Syarikat yang mampu menangani peperangan di pelbagai medan pada bila-bila masa. Apabila melibatkan diplomasi, sudah tentu Amerika Syarikat tidak hanya beroperasi di satu medan pada satu-satu masa. Jadi mereka sibuk berurusan dengan Iran dan Lubnan serta rundingan-rundingan itu, juga dengan Rusia-Ukraine dan juga konflik-konflik lain serta isu-isu lain. Bercakap tentang Cuba, baru-baru ini berurusan dengan Venezuela. Jadi Anda tahu, Amerika melihat sekeliling dunia dan mempunyai matlamat mereka. Dan salah satu matlamat itu mestilah untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraine. Dan jika Anda lihat, kedua-dua pihak sudah bersedia untuk kali kedua dalam masa kurang sebulan untuk melaksanakan gencatan senjata sementara, mungkin ada keletihan di kedua-dua belah pihak. Dan mungkin kedua-dua pihak akan bersedia untuk mencapai satu bentuk persefahaman yang lebih besar. Saya rasa sudah hampir 4 tahun perang berlaku. Begitu ramai lagi orang terbunuh dalam perang ini berbanding perang antara Israel dan Gaza serta Israel dan Lubnan. Kita tahu bahawa angka di Israel, Gaza dan Lubnan telah dibesar-besarkan, bahawa Hamas dan Hizbullah mempunyai segala sebab untuk cuba membesarkan jumlah orang yang telah terbunuh di sana. Dan saya rasa kita sendiri pun tidak tahu berapa ramai orang yang telah terbunuh di Rusia atau Ukraine. Kita bercakap tentang angka yang sudah mencecah jutaan berbanding puluhan ribu dalam perang antara Israel dan Gaza. Tetapi Anda tidak lagi melihat kemarahan antarabangsa yang sama tentang perang antara Rusia dan Ukraine. Satu lagi perkara yang saya ingin tambah ialah kita menerima laporan peningkatan antisemitisme di seluruh Amerika Syarikat, terutamanya di New York, New Jersey, menurut laporan ADL. Dan bagaimana keadaan sekarang dengan Mamdani di New York? Dan orang ramai selalu berhujah. Ini semua berlaku kerana dasar-dasar Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu adalah pemimpin yang dipilih secara demokratik dan akan bertanding semula dalam pilihan raya beberapa bulan lagi. Dan rakyat Israel, jika mereka tidak suka beliau, mereka boleh undi beliau keluar. Itu tidak berlaku di Rusia di bawah Vladimir Putin. Tetapi saya rasa perbezaan ketara di Amerika Syarikat ialah anda melihat golongan antisemit mendakwa kami tidak membenci orang Yahudi dan mungkin kami juga tidak menyokong Israel. Kami membenci Israel. Kami mahu ia dari sungai ke laut. Palestin akan bebas. Tetapi apa yang kami benar-benar benci ialah Netanyahu. Jadi kami menakut-nakutkan orang Yahudi di sebuah sinagog seperti di sinagog Parki kerana dasar-dasar Benjamin Netanyahu. Sekarang anda tidak melihat sebarang intimidasi di sekolah Rusia atau pusat komuniti atau serangan terhadap orang Rusia di Sheepshead Bay, Brooklyn atau di mana-mana sahaja. Kerana dasar-dasar Vladimir Putin. Betul? Jadi, itu hanyalah fitnah yang tidak masuk akal bahawa ia ada kaitan dengan Netanyahu. Ia hanyalah antisemitisme semata-mata kerana kebencian terhadap orang Yahudi. Dan Netanyahu adalah kambing hitam utama di sini. Orang Yahudi adalah kambing hitam pertama. Israel adalah kambing hitam di peringkat seterusnya. Dan Netanyahu adalah kambing hitam yang paling sempurna kerana ia membolehkan orang ramai mempunyai alasan untuk menafikan. Mereka kata, saya bukan menentang sesiapa pun di Israel. Tapi apa yang baru kita lihat? Kita lihat bahawa Seminari Teologi Yahudi minggu ini juga berkata bahawa Presiden Herzog tidak akan dijemput. Jemputan beliau untuk berucap di majlis graduasi mereka telah dibatalkan. Jadi di sini anda ada orang yang menentang Netanyahu. Mereka kata, sebenarnya kami menentang Presiden Israel, Herzog, yang pernah bertanding menentang Netanyahu sebagai ahli parti buruh liberal kiri. Jadi anda tahu, orang hanya mengatakan ia cuma anti Netanyahu, tetapi sebenarnya mereka anti Israel. Sebenarnya mereka anti Yahudi. Dan anda tahu, tapi kembali kepada perkara asal. Ya, mari kita harap entah bagaimana kita dapat menamatkan krisis Rusia-Ukraine ini. Dan ini ialah Presiden Trump, saya rasa melakukan segala yang beliau mampu untuk membetulkan kesilapan di dunia, untuk mewujudkan sedikit ketenangan, memperbaharui ketenangan, dan bertindak dari kedudukan kekuatan serta moraliti Amerika. Ya, semua antisemit yang muncul selepas pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober, siapa sangka perkara itu akan berlaku? Mungkin kita semua sepatutnya sudah menjangkakannya. Alex Traiman,
Tak sabar nak jumpa awak semula di Baitul Maqdis minggu depan, betul? Saya pun tak sabar untuk itu. Saya juga nak cakap di sini, hujung minggu lepas saya berada di satu tempat dan hujan turun. Saya tak dapat keluar. Jadi saya berada di dalam sebuah rumah dan mereka ada buku berjudul A Hostage oleh Eli Shirabi. Dan saya baca seluruh buku itu hujung minggu ini. Ia adalah kisah yang sangat menakjubkan tentang apa yang Eli Shirabi dan tebusan-tebusan lain lalui di Gaza. Jadi saya sangat mengesyorkan bacaan itu kepada sesiapa sahaja. Ia adalah peringatan yang sangat-sangat kuat tentang mengapa Israel terlibat dalam perang ini pada mulanya dan mengapa mereka perlu menamatkannya untuk memastikan bahwa peristiwa 7 Oktober tidak akan dan tidak boleh berlaku lagi. Maksud saya, berkaitan dengan itu, Alex Tremont, Ketua Pegawai Eksekutif JNS. Nama saya Josh Haston, wartawan untuk JNS. Saya berada di Baitul Maqdis. Saya tidak sabar untuk menyambut kepulangan Alex ke Israel minggu depan. Saya ingin memberikan penghargaan. Terima kasih kepada semua yang bekerja di belakang tabir di JNS TV. Pastikan Anda melayari JNS TV untuk semua kandungan hebat ini. Berikan kami super thanks dan langgan saluran ini, serta layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di sini di Jerusalem Init JNS TV.